Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dikasihi sekalian, cuba kita mai perhati hari ini insya-Allah taala mengenai bagaimanakah siapa ajaran al-Islam, bagaimanakah siapa ajaran al-Islam kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana gambar yang kita akan tahu selagi sikit sebanyak susah nak ayat atas susahnya siapa ajaran al-Islam pada kita ni, kerana terpaksa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak hal. Seperti mana pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun tu terputus hubungnya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam satu keluarga dia tu, sama ada dalam keluarga dia tu orang kafir dan muslim, dan beberapa sahabat di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi. Lepas tu keluarga Nabi itu adanya mukmin, adanya kafir, hidup sekali dengan Nabi, kecuali pak saudara dia tu Abu Lahab. Pak saudara dia Abu Lahab seorang tu ya, jadi tak ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini ni Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di salah satu kampung yang dikatakan Sy'ab Abi Talib, ataupun hari tu sebelum pada dia duk orang panggil duk sodak di Mekah, dia panggil Syabak Ali. Siapa dia biasa duk Mekah kok ada nama dia Syabak Ali situ tu. Kawasan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam duk terkepung dalam tu 3 tahun. Makan minum tak boleh masuk, lepas tu menego pergi mari pun tak boleh menego, nikah kahwin pun tak boleh nikah kahwin. Orang hok duk dalam setupuk bumi saat ni Sy'ab Ali ataupun Sy'ab Abi Talib tu duk jerong dalam bucutu tu, dalam setumpuk kampung tu tak boleh nak berhubung dengan alam luar. 3 tahun hingga terpaksa mereka itu, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan daun-daun kayu. Silah dia lah mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam orang beramanah, orang yang benar, kecek dia kecek benar, lagi ada beramanah. Tetapi apabila yang mari nak seru orang kepada tauhid pada Allah Subhanahu taala, jadi balik habis. Balik 180 unsa lalu dah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang benar lagi beramanah, apabila mari nak ajak demo nak jadi jalan selamat, mengeluarkan daripada kekufuran pada Islam, daripada kegelapan kepada cahaya al-Islam ni, subhanallah, jadi balik 180 unsa lalu dah. Jadi Nabi Muhammad yang terkenal dengan amanah lagi yang benar tu, jadi tak boleh terima benda tu. Subhanallah, nak ayat atau susah benda ni. Kita mari terima ajaran al-Islam dengan senang. Kita perlu kita hundur gusti untuk nak mengetahui cerita ni yang mana puak Quraisy termasuk Abu Jahal, ia tawar pada Nabi. Dia kata, kalau lah nak harta kekayaan, kami nak bui, tapi tak sah ajaklah kami keluar kami daripada kufur pergi kepada Islam, tak sah ajak situ. Dia sudah dah, kalau nak harta nak bui harta, kalau nak pangkat nak bui pangkat, kalau nak jawatan nak bui jawatan, kalau nak orang tina pun hak comel pun nak ui juga.
Subhanallah. Situlah dia mau pergi kacik-kacik pergi uguk pak saudara dia ada bela dia kecil-kecil nama dia Abu Talib. Abu Lahab ni duduk dalam kalangan orang kafir. Abu Talib tu akhir dia mati dengan kafir jugalah, tapi nak ayat pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba mai kita mai perhati dia jawablah mana berasa kepada pak saudara dia tu. Rasa belah dengan hak dia jawab pe dia. Dia kata wahai ayah. Dia bahasa pada pak saudara dia Abu Talib. Dia kata ayah, kalaulah mereka itu tu letak matahari sebelah tangan kanan, kalau demo tu nak paksa aku ambil matahari tak lek kanan, patut ambil bulan tak lek kiri untuk aku nak tinggal perkara ning hingga Tuhan jadi menimbulkan semula, ataupun aku mati, aku jauh mati lagi. Jauh mati demi nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala hal keadaan tunai kewajipan amanah tabligh, amanah menyapa. Lepas tu dia kata pada demo tu, ni dia kata pada pak saudara dia dah, kalaulah demo ambil matahari tak lek kanan, ambil bulan tak lek kiri untuk nak tinggal urusan ning, ataupun aku mati dengan haning, belalah jauh mati dengan haning. Payah ngadak pada demo tu puak Quraisy kata ma bi ma taqulun, kok mana oleh demo duk kata kok gini, aku mari bawa ajaran ning demo dah tahu dah, kata aku tak ada cita-cita nak harta benda, lepas tu tak ada cita-cita nak orang panggil syaraf kemuliaan di kalangan kamu, lepas tu tak ada nak jadi raja kali, tetapi Tuhan bakitkan aku ni sebagai rasul pada puak mung nu, dan menurunkan atas aku ni akan buku suci, dan suruhkan aku ni supaya nak royak berita baik dan mengita hak mengeri. Ni kewajipan, tak ada nak pos sekali, harta benda tak ada nak, kekayaan tak ada nak, pangkat tak ada nak, gapo tak ada nak pos sekarang, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala utuh aku ni sebagai rasul nak menyapa pada mung melalui ajaran Al-Quranul Karim dan jejak langkah pakai perangai aku ni sebagai basyiran wa nazira. Lepas tu kok kalaulah demo boleh terima balas ning ni, terimalah. Kalaulah demo tak boleh terima, sabarlah. Sabar atas aku nak berjalan benda ning ni hingga Allah Subhanahu Wa Taala wak putus di antara aku dengan mu, dengan puakmu. Subhanallah. Sini kita dapat kata gapo di sini. Kita dapat di antaranya sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Nak ayat manusia saat ni terhadap apa-apa saja tu, sikap dia tu boleh jadi terima, boleh jadi dia tolak. Gapo saja kita ni berhak nak terima ataupun nak tolak. Tak boleh nak paksa. Tetapi masalah iman ni, masalah kata terpilih dengan di sudut masa. Balas-balas mana orang tu dia kena beriman. Lama banget kena beriman orang tu. Sama ada di dunia ni ataupun sebelum pada dia nak mati, ataupun setelah mana dia mati, ataupun di hari akhirat nanti tu, semua tu manusia ni akan beriman belaka. Tapi tak ada faedah dah lah. Apabila siapa di mati saat ni tak ada faedah. Cuba kita main perhati sikit. Dua ketika masa iman kita ni tak dapat faedah belum pada akhirat. Akhirat tu tak kena kecek dah. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanahum. Tiap-tiap pagi jemaah itu semaya surah sujud sejadah tu, hujung surah hari terbuka habis nampak jelas belaka dah. Malaikat pun nampak jelas, syurga pun nampak jelas, api neraka pun nampak jelas, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun nampak jelas-jelas dah. Situ tu tak ada faedah dah iman siapa-siapa pun. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah yang dikasihi sekalian, sepatah kata pertama, semua manusia saat ni, 4 jenis manusia, orang mukmin, orang muslim, orang munafik, orang kafir, 4 jenis ni. Mukmin pekat tinggi, ia Islam tapi iman dia tu tinggi, yang dikatakan mukmin. Muslim ni dia terima ajaran al-Islam tapi iman dia tu duk longgar-longgar gapo tu. Patut orang munafik tu dia berat lek-lek kok ning lagi, patut orang kafir. Pak ning ni apabila dibangkit hari kiamat,
keluar daripada kubur saat ni, sepatah kata pertama hak kata belaka saat ni 4 jenis saat ni subhanallah, pakat kata subhanallah belaka. Tapi subhanallah sepatah kata hak ni bezalah. Orang mukmin dengan orang Islam dia kata subhanallah hal keadaan cukup rasa sedap dan lazat. Kerana hidup biasa dah kata di atas dunia, benar tak ada pelik. Bahkan dia main nampak benar hak jelas dah terbuka, benar saat ni kul yaumal fathi terbuka dah situ tu. Jadi jelas lah dia bahasa kata sedap hak dia kata subhanallah. Mana kalau orang munafik dengan orang kafir dia kata subhanallah tu, subhanallah hak dia tengok hak sungguh dah, tapi tak ada pedah perkara dah lah. Sebab itulah yang dikasihi sekalian, iman ni balas-balas mana orang beriman. Sebab tu ya Nabi tak ada kaca nak tekan. Sebab dia kata masalah iman ni masalah masa. Pia-pia mana pun dia nak terima iman. Termasuk Firaun. Firaun sendiri pun dia kata hatta iza adrakahul gharaq. Allah Subhanahu wa taala doa ya Firaun. Apabila dia siapa nak mati tergelar saat ni dia kata gana qala amantu annahu la ilaha allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Apabila nak seledah tu barulah dia kata la ilaha illallah, hak mana puak banu Israil dok terima tu. Lepas tu orang mukmin, orang semua kita puak kita setelah mana puak Bani Israil ni lain pada Firaun kita tu kiamat kita tu dua pesai. Kiamat secara gulung langit dan bumi dan hancur runtuh langit dan bukit gapo tu hancur tu, hak tu kiamat hak kubra. Semua tu tuapai pakai akhir menyaksi kiamat tu hak mana ada di atas dunia ni. Tetapi kiamat bagi kita sendiri ni apabila nyawa kita sampai di batas halqang, situlah kiamat kita. Kadang-kadang kiamat seorang tu umur dia lepas keluar daripada perut ibu tu kiamat lalu dah. Dalam arti kata yang meninggal dunia lalu tu kiamat hak budak. Kadang-kadang orang umur setahun, kadang-kadang orang hak 5 tahun, kadang-kadang hak 10, kadang-kadang gilah sampai puluh-puluh 60, 70. Tapi sini soalan dia kata gano lah roh saat ni siapa batas halqang, gano dia tak turun pada kok punggung, kita kecek bahasa kapal-kapal sikit deh. Gano lah roh tu baik kok atas tak ada tu keluar pada kok punggung. Seperti mana kalau kita ketubik angin pada perut kita tubik kok punggung deh. Gano roh tak tubik kok punggung, jadi kena tubik kok luar kok atas ni, kok batas halqang, kok mulut ni. Jawab dia kata hak tubik kok punggung tu benar hak tak melia. Benar hak kotor, benar hak keji, benar hak tak bersih, hak bau, hak huduk. Tu dia keluar kok punggung. Mana kalau roh ni dia keluar situ sekali pun roh orang kafir, tapi dia keluar kok atas kerana asal tanamir roh dalam orang saat ni tu yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia bahasa wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiup daripada jenis manusia ni akan roh dari aku. Jadi roh hak ada nyawa dalam kita ni semua roh tu roh belaka. Tidakkah tak ada, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak orang panggil nak tasbih pada Allah. Semua di atas dunia ni selain dari Allah yang mana selaku makhluk hak lain tu, hak jadi makhluk tu ada nyawa belaka. Zahir nampak kerah, bukit kata kerah, tapi dia dok tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Batai kayu nampak kerah, tapi dia dok tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dok tasbih pada Allah ni adanya roh bagi dia tu. Lembu lembu binatang gapo tu semua dok boleh gerak gi mari, gi kiri kanan, hundur belakang, hadap kau dak apa tu ada roh belaka. Tidak kaya tak boleh bergerak, tak ada ciwik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya yang bahasa pada manusia wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiup dalam jenis manusia ni akan roh dari aku. Sinilah yang dikasihi sekalian, majlis ilmi yang dimengadakan oleh jawatan kuasa Masjidul Falah ni nak jadi kita menghargai akan roh yang mana Allah tiup dalam diri kita selaku kita ni umat manusia terpilih. Walaqad karramna bani Adam. Nak sampai sini lah
Nak siapa kata antara kita dengan makhluk-makhluk lain, termasuk bukit, termasuk batai kayu, termasuk benatai tu ada roh belaka. Tapi roh mereka itu tu atau perkara-perkara ni bukanlah roh hak mana Allah ya tiup. Padahal roh tu Allah wi belaka. Allah selaku al-Khaliq yang menjadi, yang pencipta tu memanglah ya wi roh. Tapi melia tiup dalam tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang basa pada manusia. Sebab itulah yang dikasihi sekalian, terutama saudara-saudari kita dan kaum wanita kita, muslimah kita, sangat-sangat penting dan sangat-sangat kita perlu menghargai tiup ruh dalam diri kita sendiri itu. Subhanallah, kita kaum wanita ni awal-awal hak berubuk pintu ke arah syurga nanti insya-Allah taala orang tino hak dah berubuk nak buka pintu, nak ketuk pintu syurga. Tiba-tiba Nabi SAW main nak ketuk pintu syurga, nak beri salam pada hak penjaga pintu syurga saat ni. Nampak orang tino main gaduh-gaduh. Lepas tu Nabi tanya Jibril, siapa dia? Dia kata, itulah orang pembela, orang tino mari duk cara hak anak yatim. Lepas tu orang awal-awal orang beriman dengan Nabi SAW orang tino, iaitu Khadijah radhiyallahu anha, isteri dia. Orang yang beriman sekali, belum pada Abu Bakar lagi. Tapi apabila yang main nak beza, nak bang jadi bahagi, jadi nampak comel sikit, ulama sejarah dia bagi kata balah ni. Di kalangan orang tino awal-awal hak masuk Islam Khadijah. Di kalangan orang lelaki hak awal-awal masuk Islam Abu Bakar, hai dia nak wi atik habwe pada Abu Bakar. Di antara kalangan pemuda yang masuk Islam awal-awal Ali bin Abi Talib. Di antara di kalangan hamba orang pekat hamba jadi awal-awal masuk Islam Zaid bin Harisah, anak pera dia tu. Tapi al-awwal teruh hak nyata-nyata hak orang pertama sekali ialah Khadijah, orang perempuan. Lepas tu awal-awal hak mati syahid dalam al-Islam orang perempuan juga, nama dia Sumayyah, isteri pada Yasir, ibu pada Ammar, orang perempuan. Jadi kita sini yang dikasihi sekalian, kita patut menghargai ni Ammar bin Yasir ni. Kita mai tengok salah satu kali kita mai tengok gano nampak Zuhair kata Nabi tu ya lemah, ya duk Mekah nampak lemah, tak ada kekuatan dah. Ya lalu depan sahabat dia, keluarga Al Yasir duk kena seksa, puak-puak Quraisy duk menyeksa keluarga hak ni pun. Dia kata absyiru, berita baiklah pada keluarga Ammar dan keluarga Yasir. Puak-puak kita ni tepat janji kita, puak kita ni akan syurga ya balah tu. Kok mana lah jadi Zuhair sekaligus tu nampak Nabi tu lemah. Tak boleh kaya nak akik dua belah tapak tangan nak minta jadi pertolongan dari Allah. Tak boleh kalau gitu. Jawab dia hak Zuhair sekarang ni tujuannya nak ayat kata Nabi apabila dia ada kekuatan, dia boleh nak tibuk, dia boleh nak gocoh, dia boleh nak sigung ke apa tu, tak ada arti masalah dia nak seru umat manusia untuk terima iman. Dalam arti kata dia mau terima iman dengan Nabi tu, di sudut kata gerung pada dia, takut pada dia ya. Bukan kata dengan kanak dak. Payah Nabi tu sip pesing terima ajaran dia tu dengan gerung dengan paksa. La ikraha fid din, dia tak sip barat tu. Jadi kira kata ada cuek hati kita ni, ada nak koci boleh terima iman, terimalah. Itulah yang dikasihi sekalian, kita nak jadi siapa situ sining tu. Subhanallah, Nabi duduk dalam 3 tahun duduk dalam kepung tu nak ayat atas mana? Salah satu contoh dia kata laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Aku demo mari duk ugu aku, mari duk menggerungkan aku supaya aku nak tinggal ajaran Allah Subhanahu taala. Tak ada siapa lagi boleh ketemu balas ning ni. Boleh jadi beleng pada dia tu tak ada, walaupun penak Nabi Ibrahim balas mana pun, walaupun penak Nabi Yunus balas mana pun, walaupun penak Nabi Nuh balas mana pun, nak sokongan dia tu tak ada lah. Pesing demo mari duk big kod dan dia tu balas tu tak ada. Lepas tu ambil dia sampai hari akhirat, kalau lah kita balas-balas mana pun kena ugut, kena dipaksa pun tak sokongan dia juga. Ya jinjan, ya tatai benar tu dah, ya cabar. Dia kata laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun.
Aku dia mau gitu paksakan aku supaya tinggal seruai umat manusia pada ajaran Allah. Tak ada siapa boleh mengaku ni. Walaqad uzitu fillahi wa ma yu'dha ahadun. Dan aku di orang panggil gapuannya diwak menyakiti supaya nak tinggal ajaran Allah. Tak ada siapa boleh temu balas ni, menyakiti balas ni. Bila gilah ambil daripada Nabi Nuh suk sampai di dia ni, ambil di dia suk sampai akhirat, tak ada lah lebih pada penak balas ni. Walaqad atat alayya salasuna min baini yaumin wa lailah. Dan marilah atasku ni deh 30 malam 30 hari, dalam arti kata sebulan. Tak ada lah makin ni sedikit pun untuk nak jadi orang panggil kapok nak boleh kisah ni. Tak ada, kecuali benar yang di bawah Bilal tu ambil tak bawah tiak ya. Subhanallah. Ni kelebihan Bilal juga tu hebui. Bilal di antara hak kelebihan Bilal tu banyak. Kita ambil di sini. Satunya, orang apabila diseksa duk mulut dia ahadun ahad. Ahadun ahad, maha tunggal, kena seksa. Deh, lepas tu tok dia tu di tanah padang. Tanah padang tu panas pula dah. Pukul kalau kita kata nak banding lo ni kok piye Zuhur tu pukul 2 Zuhur. Tok di tanah padang, tak ada pakaian atas tubuh dia kecuali hak tutup aurat dia saja. Lepas tu balas tu duk terletak di tanah padang, ambil batu hak panas pula dah tindih atas dia tu pula dah. Hal keadaan suruh dia tu kufur dengan Allah, suruh sumpah Nabi, tapi dia tak jauh sama sekali. Hanya duduk di bibir mulut dia saja, ahadun ahad, maha tunggal, maha tunggal. Pak kita duduk dalam kipah, duduk dalam kawasan teduh, tak patutkah kita pergi baca qul huwallahu ahad 3 kali sekali sudah, belum pandai kita nak tidur lek malam misalnya. Patut benarlah kita ni sangat-sangat senedah. Jadi hak tu hak ringin sekali. Hak Nabi SAW dia kata, janganlah siapa sore-sore puak mung ni tidur lek malam kecuali ya khotel lah Quran sekali sudah. Sahabat dia kata nak khotel Quran lah mana sekali sudah tiap malam. Nabi dia kata baca qul huwallah 3 kali. Karena baca qul huwallah sekali sudah tu 1/3, 2 kali sudah 2/3, 3 kali sudah tu bermolek sebuah khotel Quran. Kata kita duduk atas toto kita dah, atas bata kita hak cukup kan, sarung bata kita hak molek yang berbunga, duk pasal kipah alhamdulillah. Nak banding dengan bila duk kata ahadun ahad pukul 2 Zuhur di tanah padang tu, ditindih atas dia tu dengan batu kok. Tekah jauh dah lah. Ya ahadun ahad cabar. Kita qul huwallahu ahad tuntut teh kita dah. Bukan kita nak lawan nak cabar demo dah, kita senang dah. Hanya tuntut teh kita ya. Kelebihan boleh kita. Kalau kita tak kata lagi kok teruk dah lah. Kita senang dah ni napa dak situ. Sinilah Bilal. Lepas tu ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebulan 30 malam 30 hari tak ada boleh makan sikit habuk makan ni. Nabi dah nak ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 malam 30 hari tak ada boleh masuk dalam mulut dia sedikit pun, kecuali hak Bilal boleh dia tubik pergi luar kerana dia orang, kalau kita kira kata orang asing lah. Asing bukan asing agama, asing dari segi bukan kata keluarga Bani Hashim. Dia dah boleh pergi mari situ, dia pergi kepik di bawah tiak dia pula dah. Pak kita boleh terima ke tak? Boleh nak makan tak orang kepik bawah tiak? Jangan kata Bilal, orang hak biasa-biasa. Leh, pas tuai hak Bilal pun tuai yang menyok, kulit pun tak ada cerah mana kok. Dia dah kepik bawah tiak. Bui Nabi alhamdulillah. Satunya menggambarkan kata Nabi tawaduk, memanglah itu jelas dah. Yang keduanya terpaksa kena makan. Tu Bilal pergi kepik sini. Kalau Bilal pergi kepik tempat lain pun benar nak makan, nak berjalan ajaran Allah. Nampak tak? Tu nak ayat atas benar terpaksa sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pak saudara dia, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah le ibu dia ni Aminah. Pak saudara dia ni nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah seorang orang hak di kalangan hak 10 hak terjamin kata masuk syurga. Dia kata balas mana? Aku tubik di satu malam tu kok nak pergi kecing.
Tubik satu malam lagi kecing bobo, tiba-tiba lagi kecing bunyi suara peruk. Air kecing giluruh atas daun kayu dan kulit belulai kering hok benatai mapuh. Dia kecing tak nampak suasana gelap tu, kecing kabar-kabar bunyi suara kata peruk air kecing tu terjatuh atas belulai hok kering. Oh, dia kata belulai, ambil belulai tu basuh bakar, lepas tu tumbuk. Makan hok tumbuk tu, belulai hok tumbuk, belulai hok kering hok tumbuk sat ni, bakar tu, lepas tu boleh duduk 2-3 hari. Radhiyallahu anhu. Ning terjamin syurga. Pas kita terjamin dengan syurga dengan senang-senang. Baca qul huwallah lek malam 3 kali. Baca qul ya ayyuhal kafirun hok mana demo mai paksa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ginilah. Kalau gitu kak mutok setina, mutok segapo, mutok sejawat teh gini. Mung beribadat pada Tuhan kami gatik, kami beribadat pada Tuhan kamu gatik. Kita bagi belah dua. Turun ayat jinjan tak boleh secara dekat lalu dah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ngakrah kasih lalu dah. Tunggu ayat balas ning atas Nabi kata perakat balas ning. Perakat balas ning ni hal keadaan Nabi tak ada boleh makan 30 malam 30 hari. Kita ni baca lek malam sebelum pada nak tidur dengan tujuan nak selamat kita daripada syirik. Tekah teruk. Tu pun nauzubillah kalau kita tak baca tengok teruk dah lah. Dan apa dah bayar dah. Nabi mari jinjan dengan baca ayat ni di segi nak cabar dengan puak Quraisy mai nak buat menyakiti pada dia, mari tekene pada dia, duk kodang pada dia. Tak ada boleh makan 30 hari, 30 malam tak ada makan. Tiba-tiba kita lek malam belum pada nak tidur baca qul ya ayyuhal kafirun dengan tujuan dan kelebihan baca ni selamat bara'atun minasyirik, bersih kita daripada bahaya syirik. Kok kita dah lah tak ada dalam cabaran boleh nak tidur dah sepon kata qul huwallahu hak mana dia bila ahadun ahad kita baca qul huwallahu hal keadaan tuntut kita tu sebagai baca sebuah Quran belum pada nak tidur. Alhamdulillah ni no atas senang lah kita ni no ayat situ lah. Apabila balas tu lah kita nak masuk dengan balas ning latar belakang nak sapa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita dan perjalanan Nabi dan ajaran al-Islam pada kita yang mari dalam suasana balas ning ni kita kena gapo yang dikasihi sekalian ialah pada satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk jalan di jalan Mekah pada satu hari. Ya hendak klik sudah dah Abu Hurairah ni dalam arti kata Nabi duk Madinah dah senang dah lah sikit sebanyak senang dah lepas duk Madinah lepas pada tahun 7 dah kerana Abu Hurairah ni yang masuk Islam tahun yang ke-7 Hijrah. Dalam arti kata antara tahun 7 dengan tahun 10 berlaku hak ni hak hadis Nabi hak ini royak ni antara tahun 7 dengan tahun 10 dah ada jarak 3 tahun ni tak tahulah tahun mana berlaku. Pentingnya pada satu hari Nabi duk berjalan di Mekah boleh jadi tahun yang ke-8 hak yang masuk Mekah tu duk berjalan yang lalu di suatu bukit. Dia kata ni bukit nama Jumdan, bukit Jumdan. Sepang kita gak tempat kita bukit Tok Cuk, bukit Tereneh, ikutlah bukit mana-mana pasal bukit yang bukit ada nama tu. Dia kata ni bukit Jumdan. Lepas tu dia kata berjalanlah puakmu segeralah. Ni Jumdan sabaqal mufarridun. Dia kata telah benar orang al-mufarridun. Puak sahabat dia tak biasa dengar bahasa al-mufarridun, bahasa Arab dah. Tapi mufarridun tu dalam arti kata orang hok sengit, orang hok ganjil, orang hok pelik. Sekali lagi insya-Allah taala Tuhan wi taufik pada kita dan berkah kita akan mengetahui al-ghuraba pada khutbah Jumaat di Masjid al-Ghuraba. Sekali lagi gapo dia al-ghuraba. Deh, al-ghuraba sepatah kata satu warak satu bahasa yang dikatakan al-ghuraba. Sini sepatah kata dan warak yang dikatakan al-mufarridun.
Mufarridun bahasa Arab, tapi maksud gapo dia? Nabi nak maksud kat mana? Mufarridun tu makna kata sore diri. Sore hok tu sore, hok ni sore, hok dok pasang cut den sore sepengah bukit gak bukit Uhud tu den cara dia dok di kawasan Madinah nampak latah tu yang dikatakan mufarrid di sudut bukit. Lepas tu ni bukit Jumdan di Mekah. Kalau dia di Madinah bukit Uhud, di Mekah nama Jumdan. Bukit nampak jelas dok suku cara dia tu, nampak hebat, nampak tegah, nampak tegang dan tekun deh. Dia kata wamal mufarridun ya Rasulullah. Nabi menjawab kata adz-dzakirunallaha katsiran waz-zakirat. Orang yang menyebut Allah Subhanahu taala banyak, sama ada lelaki maupun perempuan. Ning yang dikatakan al-mufarridun, mufarridun ning lah hak benar. Sabaqal mufarridun, telah benar orang mufarridun. Sahabat kata siapa dia mufarridun ya Rasulullah? Nabi menjawab kata mufarridun orang yang menyebut Allah Subhanahu taala, ingat pada Allah Subhanahu taala banyak, sama ada di kalangan lelaki maupun di kalangan perempuan. Soal sini apa berkaitan hubung kait gapo di antara orang menyebut pada Allah dengan bukit Jumdan? Lalu nampak bukit Jumdan ni Nabi kata sabaqal mufarridun. Sahabat kata siapa dia mufarridun? Dia tengok bukit ke? Nabi kata az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Gapo hubung kait di antara bukit Jumdan dengan orang menyebut Allah banyak saat ni? Cuk dia duk mana? Sini Allah Subhanahu taala ya suruh perintah pada kita. Semua hak mana Allah perintah tu dua perkara hak jelas-jelas ataupun tiga. Satu, ia perintah pada kita tu hasil daripada ilmu pengetahuan dia, ilmu hak azali dia tu. Kita kena jomrab kata apabila ia perintah pada kita tu jelaslah hasil daripada tolak ke daripada ilmu dia, bukan benda sia-sia. So, yang keduanya tolak ke apabila ia perintah pada kita tu, ia selaku al-hakim, maha bijaksana, ceraklah ada faedah bagi kita di segi kebijaksanaan Allah Subhanahu taala. Dalam arti kata kalau kita tak tunai gak berat adalah tolak ke daripada ilmu dia pun kita tak ada pada, tolak ke daripada hikmat dia pun kita tak ada peduli, tolak ke pada rahmat dia selaku dia rahmat pada hamba dia, kesiabelah pada hamba dia, kita tak ada menitik berat. Tiga-tiga perkara ni kita rugi. Sebab itulah apabila Allah Subhanahu taala dia kata ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu, apabila mau bertempuh ataupun berdebat dengan satu kumpulan ataupun dengan orang jahat ataupun dengan orang yang menyamung, hendaklah kamu bertetap wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, menyebutlah Allah dan ingatlah pada Allah banyak, mudah-mudahan kamu berjaya. La'allakum tuflihun, Masjidul Falah, la'allakum tuflihun dalam Masjidul Falah ialah wazkurullaha katsiran, zikirlah pada Allah Subhanahu taala banyak, mudah-mudahan kamu tu tuflihun, kerana kamu tu sedang-sedang berada dalam Masjid Al-Falah. Ingat balas mana sini? Ingat di mulut, ingat di hati. Contoh dia nya Abdul Qadir Al-Jailani, budak halus, budak yatim. Ibu dia tu suruh pergi mengaji. Ibu dia suruh pergi mengaji saat ni wi 40 dinar. Anak yatim tak ada pok. Anak yatim tak ada pok tu wi 40 dinar pada budak saat ni tu kira-kira banyaklah budak bawa 40 dinar masa tu. Kalau kita agak nak banding lo ni 40,000 kok ke lebih lagi tak tahulah, pentingnya jadi banyak masa tu. Lepas tu ibu dia kata ingat molek dah, mung ni nak pergi ngaji, nak pergi menuntut ilmu pengetahuan kena kecek benar. Ambil benar ni kita mari patibat dengan anak kita hak sedang-sedang nak ngaji. Nyanyi jadi usaha wi anak kita nyanyi tikra tiksun. Dah usaha kita mari peduli pada anak kita nyanyi dia tikra dengan tiksun. Apabila dia tikra tiksun pun usaha kata tak apalah. Tak kena di mana, tikra di mana, usaha gi beki bangat-bangat gike dengan kru dengan bangat-bangat, ataupun tiksun di mana gike dengan kru bangat-bangat. Hak ni ibu ni banyak pada anak dia Abdul Qadir, bakal dia Al-Jailani, satu tokoh
tasawuf lah Abdul Qadir Jilani. Ambil 40 dinar ni boh dalam kan ni hagi menututi ilmu pengetahuan. Lepas tu hendaklah mung benar semua. Gi di tengah jalan tu orang hak menyambung di tanah padang mari nak sambung duit dia. Dia kata, "Budak, ada berapa dengan mu?" Kata 40 dinar. Tak boleh terima. Orang hak sambung tu tak boleh terima, tak pun nak percaya mana 40 dinar. Lepas tu soalnya budak yang keduanya royak tu terai situ pula dah. Kaca tekan 2-3 kali, 40 dinar. Tak boleh nak percaya lagi. Ambil budak sana ni pergi kepada ketua hak menyambung tu. Ketua dia kata balas mana? Mu ada berapa? Kata 40 dinar. Kaca 2-3 kali duk uleh hak tolong dia kata balas tu. Akhir sekali cuba tubik tengok. Tubik 40 dinar sungguh. Ketua hak menyambung sana dia kata balas apa lah mu tak faham sedangkan mu kena terkepit dah ni. Dia kata ibu ku pesan kata nak jadi berkat ilmu pengetahuan kena kerja hak benar, kena bersikap dengan hak benar. Kalulah nak jadi berkat ilmu. Jadi arti kata sumber berkat ilmu sana ni duduk dengan kebenaran. Lepas tu ketua hak menyambung sana ni dia kata pada puak dia, kita ni duduk kelamun ni tuwe yang misal deh. Kita orang hak pasal menyambung yang misal tuwe apa lagu tu gak. Kita duduk deraka pada Allah. Budak ni budak halus ni mari benar pada Allah. Lah mana ni aku nak taubat dah pada Allah. Ketua hak menyambung dia kata aku nak taubat dah. Pasti dia tanya anak buah dia, "Pas puak mu lah mana?" Anak buah dia jawab kata, "Kita duk turut mu di segi deraka pada Allah. Tak patutkah kita turut mu di segi taat pada Allah?" Maka taubat belaka. 40 orang saat ni taubat belaka. Alhamdulillah dengan jasa benar budak ni tu. Lepas tu dengan gapo dia? Dengan berkat ilmu pengetahuan. Sinilah wazkurullaha katsiran, dalam arti kata sebut dengan mulut, ingatlah hati, sikap cujin kita tu dah. Cujin kita tu kena balas tu juga. Bukit di satu segi tu zahir dah. Satu istimewa kita semaya jenazah. Seru semaya jenazah. Lepas tu kita tak usah kecewa lah orang Tino ni. Orang Tino kita pun dia boleh juga semaya jenazah atas si mati. Terutama keluarga dia benar. Sepupu poye dia, pak saudara dia, ibu bapa dia sendiri tu, sebelum pada jenazah nak pergi sejik tu, hendaklah dia orang perempuan kecuali dia tak boleh semaya ada mari bulan ni dia peracam dengan dia tu ala kulli hal lah. Kalau bulan ni dia tak ada gapo dia boleh semaya, hendaklah dia ambil semaya sebelum pada mayat nak pergi sejik tu, dia semaya jenazah. Sebab gapo? Bukit ni zahir bukit tu kita nampak lek atas muka bumi ya bukit. Ya jegu bukit. Tapi hakikat dia 2/3 daripada besar kanak dia tu duduk dalam perut bumi tu 2/3. Kita hendak tengok dah bayagi di Madinah. Tengok bukit Uhud senyap mana dah besar dia dah. 2/3 di bawah bumi. Dalam perut bumi tu 2/3 daripada hak besar hak luar tu. 2/3 tu yang dikatakan gapo dia? Akka umbi hak bukit Uhud. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba, "Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada." Bukit saat ni ada watat. Ada akka umbi dia. Kerungkan hak loning besar-besar ni tu, dia kena pocok paku dulu. Nak jadi tegah. Nak kita tetap tepat hak orang panggil penti hak nak buat kerongkan nak buat bangun ni hak besar-besar tu dia pocok paku dulu turun bawah deh. Balas tulah bukit. Hak turun di bawah muka bumi bawah dalam perut bumi ni 2/3 daripada hak zahir di atas. Faham apabila kita semaya jenazah tu boleh qiratan 2 kali bukit Uhud. Berarti 2 kali hak di atas muka bumi dan hak di bawah. Balas tulah. Lah atas lah mana dibuat lek bawah 2/3 dalam hak tu lah 2 kali buah semua tu bagi orang semaya jenazah. Kalau dia tancai semaya jenazah lillahi ta'ala boleh balas tu. Kalau dia tancai ke semaya jenazah kerana dia mau nak wis catung berah dan sebagainya, boleh sekadar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Teruk
Kali yang mari duk campur dua-dua tu nak Uhud gatik apa ke dia ya nak Uhud, lepas tu dia membui dia tak boleh mari dia jadi campur, nak jadi jujur hati berisut sungguh tu dia tak boleh dia jadi duk campur dua tu. Usaha jadi getekih jiwa kita tu belalah catung hak beras ni pun kita tak ambil, kita apa lagi. Kalau budak ponok tutup pakai ala kulli hal, dia mau duk ponok nuagana dah nuak bekas sikit sebanyak, kita hak dah boleh duk rumah gapo ni dah dengan jujur hati kita lillahi taala, kita semaya-maya orang tina pun balas tu juga yang dikasihi sekalian, kita dapat 2 bukit Uhud pahalanya subhanahu wa taala. Lepas tu bukit Uhud saat ni bukit kata semata-mata bukit, dan semua bukit saat ni dia ada sifat kasih. Kita akan mengetahui sikit lagi balah mana bukit rindu kita lalu pergi memotong bukit Tok Cu. Kalau tetap berzikir ya menangis bukit bayar ni. Bukit Terenai ke bukit di mana kita nak pergi memotong, kita tak ada menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, ya teriak. Tapi bukan kata kita bleh-bleh dah bawa mutu, dah bawa misam motong, dah menyuluh bleh-bleh tu terlalu di bukit, dah kata subhanallah bleh-bleh. Ya royak pada gu dia pula dah. Bukit royak pada gu dia. Tengok ya tu duk tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bangga serenok. Lalu tepi dia duk tasbih pada Allah, ya royak pada bukit hak tepi dia tu, tengok dia ni tu lalu duk tasbih pada Allah. Ada cerita sahih dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak royak sekali lagi deh. Bukit Uhud, Nabi dia bahasa kata Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bukit Uhud ni sebuah bukit yang cinta pada kami dan kami cinta juga pada dia. Sinilah as-salafus salih apabila dia sebut Bukit Uhud, kita pun kalau tak kedai pergi Madinah, sama ada nak buat umrah lagi akan datang ataupun nak buat haji, kita pergi jumpa Bukit Uhud. Ingatlah kata Bukit Uhud ni 2-3 perkara atas dia. Satunya kalau kita semaya-maya, kita dapat ganjaran 2 kali hak ning ni, sama ada hak zuhir maupun hak dalam perut bumi tu 2 kali hak ning daripada mah dalam syurga. Daripada mah dalam syurga. So, yang keduanya kita ingat kata bukit hak kita duk memandang pada dia, duk lihat pada dia, duk tengok pada dia ning balas ning dak pakai kacamata kita ni adalah bukit yang mana Nabi kasih dan dia kasih pada puak kami. Yang ketiganya as-salafus salih apabila dia kata tengok bukit Uhud, dia kata mana? Jabal Uhud radhiyallahu anhu. Subhanallah. Juruh puak ya puak sahabat. Bukit Uhud Allah Subhanahu taala mudah-mudahan Allah gapo dia ni redha pada dia. Pas bukit Uhud sana ni cita-cita kita pada dia tu ada sebuah bukit dalam syurga hari akhirat nanti dah. Sini gapo dia berkait hubungnya gapo di antara bukit Jumdan dan orang yang berzikir pada Allah Subhanahu taala. Oleh kerana no ayat kata cuk ruam antara benda ni antara bukit Jumdan dengan orang sat ni ialah pasal sore diri. Walaupun duduk di kalangan ramai, bukan kata duduk kelahi dengan orang dak, tetapi hati dia tu sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu taala. Duduk dalam orang ramai, gi tempat puluk gi, bukan kata tak gi tempat puluk. Tempat orang mana hak pasal di kedai kopi pun tuntut teh nak minum kopi pagi hari tu tak ada salah gi. Tapi sebaik-baik orang duduk di kedai kopi ialah orang yang sentiasa hati dia tu terikat dengan hati. Pas dia pergi kedai dia nak, dia pergi dak di pasaran, dia pergi di pasaran sana ni, ambil mula-mula dia masuk di pintu pasaran, dia katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2-3 perkara kelebihan kata balas ni. Hari nak palah kita mari dia nak turun kereta, turun kenderaan motor kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, supaya kita gebuh saikron dalam tubuh kita. Mana benda hak kotor, hak cemah, benda hak keji dalam kawasan pasaran tu tak ada masuk dalam tubuh kita. Dalam arti kata dosa-dosa sini Tuhan tepih basuh saikron. So situ yang dalam arti kata kafarah dukhulus sub. Kafarah, baca kafarah hak masuk dalam pasaran. Yang keduanya dengan sebab kata balas ning ni Tuhan akad 1000 degree.
sepatah kata la ilaha illallah, ingat pada dia dalam kawasan pasaran akak 1000 darajat. 1000 berapa? Dalam arti kata sejuta, rabut juta. 1000 darajat dalam arti kata sejuta darajat. Wi 1000 hasanah kebajikan dalam arti kata sejuta kebajikan, dan hapus 1000 sayyi'ah dalam arti kata sejuta kekejian benar hak cemar tu hapus dengan sepatah kata. 4 perkara tu boleh. Kafarah dukhulus suq. Yang keduanya boleh 1000 darajat. Yang ketiganya boleh 1000 kebajikan. Yang 4 boleh hapus 1000 sayyi'ah dengan sebab sepatah kata sana. Ni nak atau masuk dalam ni orang mufarridun. Masuk dalam nak selaku mufarrid, duduk di kedai kopi selaku mufarrid, pergi di tempat puluk pun selaku orang mufarrid. Mufarridun. Dah. Lepas tu sini kita dapat pula dah kelebihan sini, iaitu hari akhirat nanti. Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita dalam golongan yang dapat teduh. Kita duduk di pada mahsyar tu, ada pernah sekaligus kita tengok gambar halaman le luas Masjid Haram di Mekah tu, ada mozaik belah ni le luas Masjid Mekah halaman tu ada tiang menara sejid. Tiang menara sejid dengan besar dia, dengan tinggi dia tu, teduh dia, layar teduh dia tu, matahari duk lek ning, mari duk selar pada dia tu menyebabkan jadi teduh sebelah lek ning deh. Orang yang berguna garak duk tidur di bawah naungi hak teduh tiang menara. Tu tiang menara ya tu. Orang boleh tidur dengan seni. Udara panas di Mekah, suasana panas, duduk di atas mozaik pun panas lah. Tapi dengan sebab teduh, hasil daripada orang panggil teduh tiang menara saat ni, orang boleh tidur dengan seni hati. Apatah lagi kalau kita hidup banding 99 kali gano rupa ni. Dunia ni 1%, akhirat 99 kali gano hak ni. Kita dapat teduh di hari akhirat nanti, teduh dengan kelebihan, dengan bayangnya arish Allah Subhanahu Wa Taala cukup mulia. Sini dia kata, di antara orang golongan yang dapat teduh hari kiamat ialah seorang lelaki ataupun seorang perempuan zakarallaha khalian fafadat ainah, yang menyebut Allah hal keadaan sunyi diri dia, ngalir air mata. Duk molek-molek ingat pada Allah, rindu pada Allah, ingat pada seksa pada Allah, rindu pada nak masuk syurga, nak bersama dengan Nabi. Dia mau tanya salah seorang tok guru, dia kata, cuba sifat gak syurga balah mana? Cuba royak sikit gak syurga lah mana? Ya tu jawab dengan mudah-mudah ya. Ada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syurga hang tahu sifat tu ada dalam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti seorang hamba Allah hak cukup hak Tuhan kasih sayang kepada dia, Tuhan rindu pada dia, Tuhan cinta pada dia. Kita nak banding mudah-mudah, walillahil masalul a'la. Orang hak kaya, orang dermawan, orang hartawan, yang kaya tak ada orang nak royak, pada dia kasih pada seseorang. Apa saja yang nak beri belaka, dia kasih pada orang itu. Dah, nampak tak? Dia kaya. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghaniyul Hamid, Maha kaya lagi maha terpuji, pas dia sedia gapo pada hamba dia kasih. Hak tu maha kaya saat ni sedia pada hamba dia kasih balah mana? Balah itulah syurga. Sebab itulah salah seorang sahabat dia kata, aku nak minta sekarang daripada mu wahai Rasulullah. Nabi pun kata, minta. Dia jawab kata, aku nak minta bersama dengan mu dalam syurga. Pas Nabi kata tak ada nak belah lain dah, tak ada nak belah lain. Hak ning tinggi sujud dah. Dia siapa situ kok sujudlah kita selaku hamba zat ni. Kalau gitu kok banyaklah memperbanyaklah kan sujud pada Allah Subhanahu Taala. Banyak sujud pada Allah dalam arti kata 2%. Sujud tu banyak kali di segi bidangnya dia, ataupun bidangnya dia pun tak ada banyak, tetapi lama sekali-sekali sujud tu jadi lama. Rasa sedap kata dahi kita ni tunduk pada Allah Subhanahu Taala. Sedap situ. Dah. Orang perempuan nak lah mana hak kata dia sunyi saat ni, ingat pada Allah, mudah-mudahan dia dapat teduh di akhirat. Tak ada pelik lagi. Dia duduk dapur nak banding mudah-mudah. Nasi gelgok, nasi air, nasi air apa tu gelgok.
Buka tudung puyuk saat ni hawak hak nasi air naik ke muka dia ya wasa panah, selalu tu astaghfirullah ataupun Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah dah. Ni salah satu gambaran orang perempuan yang menyebut hak Allah Subhanahu taala hal keadaan sunyi, dia dapat tedah akhirat. Buka tudung puyuk nasi air hawak hak nasi air naik pada muka dia tu hawak ya tu. Bukan hak api hak nasi air dak hawak ya. Allahu akbar, astaghfirullah, Allahumma ajirni minan nar. Selalu dah Tuhan pun orang malaikat hak lek kanan pun tanah lalu dah. Dia ning ni sahaya Allah Subhanahu taala ning. Dia kata astaghfirullah, Allahumma ajirni minan nar. Siapa dia hak kata balah ning ni? Masyitah. Tu ke sisi anak Firaun. Apabila jatuh sisi anak Firaun saat ni, jatuh di sisi rambut saat ni, dia jatuh sisi. Dia kata bismillah. Nak kata hati dia di situ. Bismillah. Lepas tu anak Firaun dia kata, ayahku Dia jawab kata, Tuhan aku dan Tuhan mu dan Tuhan pokmu. Dia kata pada anak Firaun. Anak Firaun dia kata, aku nak pergi royak ayah. Tak apa, pergi royak ayah. Pergi royak ayah ya panggil Masyitah saat ni. Siapa dia yang muda kata bismillah bismillah saat ni? Masyitah royak dengan tegah dengan mangkung. Tuhan aku dan Tuhanmu ialah Allah. 2-3 kali hak tulun ni, anak dia 4 beranak. Hak duduk dalam bedang tu yang 4, lepas tu 3 belum pada tu. Ambil anak dia hak sulung. Siapa dia? Allah. Masyitah dia kata Tuhanmu dan Tuhan aku ialah Allah. Ambil anak dia capok lek api. Situ. Lepas tu ambil anak yang kedua. Siapa dia hang kata bismillah saat ni? Dia jawab, Tuhan aku dan Tuhanmu ialah Allah. Tahu anak dia yang kedua. Anak dia yang ketiga belah tu. Anak dia yang keempat hok duk dia duk pergi saat ni, dada dia saat ni ambil setak tarik sini dia nak berubah sikit. Sikap dia tu nak berubah sekaligus lah. Kerana gapo dia wasa dia lah ibu saat ni deh. Hak tu hak 2-3 orang tu latih hati lagi. Berkata anak hak halus saat ni duk merah-merah tu wasa tak latih hati sekaligus. Sinilah anak dia hak budak saat ni dia kecek. Mek duk dalam keadaan benar tak apalah. Sinilah 3 budak halus hak kecek dalam bedang ialah Nabi Isa dan hak mari membersihkan Nabi Yusuf dan hak Juraij. Hak bersih Juraij daripada zina dan hak sani anak Masyitah hak yang 4 orang budak hak kecek dalam bedang. Anak dia saat ni kata tak apalah mek. Tegak tahu anak dia yang 4. Akhir sekali tu tahu Masyitah sendiri dalam api. Capok Masyitah sendiri 4 beranak 5 ngemuk. Lepas tu cuba kita bergambar bau hangit, bau gapo, bau weh hak bakar. Orang dengan perut pedas tu baik dengan gapo celpong gapo tu deh. Bau ni asap api balah mana bau busung. Tapi subhanallah, Malam Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam bau sedap. Malam Isra Mi'raj dia tanya Jibril, bau gapo tu Jibril sedap itu lalu? Dia kata inilah bau Masyitah dan 4 beranak anak dia. Subhanallah. Malah itulah yang dikasihi sekalian. Bukit Ning ni sentiasa bersama do tasbih dengan Nabi Daud. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna. Ya Allah, kami taskhir, kami mencipta bukit saat ni bersama dengan Nabi Daud, sama-sama dengan Nabi Daud do tasbih. Hak ni hakikat hak turun Quran. Pak kita lah ni pun apabila kita do tasbih di mana kawasan bukit, di mana saja tempat bumi, di atas muka bumi ni, tanah depan balah mana pun, semua tu akan jadi saksi. Malaikat tu jelas dah saksi. Allah Subhanahu taala selaku Maha mengetahui duk tilik kita tu jelas dah. Lagi-lagi tu nak ayat tahabuai kita apabila kita buat balah ni tu banyak. Ibnu Mas'ud dia katakan, Ibnu Mas'ud dia kata salah seorang sahabat, innal jabala la yunadil jabala bismihi ya fulan. Bukit dia panggil gu dia, sain dia, kawan dia hak bukit hak so lagi tu, wahai bukit, dia sebut nama-nama dia. Adakah orang lalu tepimu menyebut Allah Subhanahu taala?
Ada tak orang lalu memotong di Bukit Tok Cuk sana ataupun Bukit Ternik ataupun di mana bukit saja? Ada tak orang lalu tepimu tu menyebut pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila bukit satu kata ya sebut istabsyara wasa gembira bukit hot tanya saat ni. Ada orang lalu tepi dia tu menyebut pada Allah Subhanahu Wa Taala ya Hayyu ya Qayyum. Dah, itulah yang dikasihi sekalian. Sini ni Muaz bin Jabal dia kata tiba-tiba kami duk berjalan dengan Nabi bawa duf ni gong geneh hak pasang geneh gong geneh hak tak apalah hak geneh dalam kawasan nikah hak bunyi dia panggil duf benda hak bulat belulai gitu tu. Lepas tu duk geneh dung tu siapa di kawasan Bukit Jumdan. Nabi dia tanya ya Muaz aina sabiqun. Muaz mana orang hak beneh hak depan tu. Lepas tu Nabi tu Muaz kata dia mau pergi depan dah. Jadi orang yang berzikir Allah Subhanahu Wa Taala di samping hati dia tu jadi tak rasa penat letih. Supaya kita pergi jalan jarak, pergi jalan pasal jalan kaki duk kecek belai-belai dah. Duk kecek belai-belai ngagu kita khabar-khabar jadi siapa tepat tak ada bahasa kata lengoh. Tu duk kecek kita dengan saing kita ya tu. Katakanlah kita duduk sini nak pergi mana? Nak pergi di Cok Peling katakanlah dah. Jalan kaki duk kecek belai-belai khabar-khabar siapa tepat tak ada bahasa siapa dah weh. Hak ni sama-sama kita makhluk hak dhaif duk kecek sama-sama ni. Apatah lagi kita main duk kecek duk zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, rindu hati kita duk terikat dengan Allah, siapa tepat lebih pada tu lagilah. Sebab itulah dia tanya salah sore nampak orang duk tua sikit dia kata, "Membolehkah duk sore tak ada nampak kesik?" Kata boleh duk. Sebab apa? Sebab kalau aku nak kecek dengan Allah, aku semaya 2 rakaat. Ya diri dia, ya duduk di diri dia, ya tancai. Kalulah dia nak kecek dengan Allah, ya semaya 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala semaya sunat. Kalau dia berasa-berasa kata nawi Allah kecek dengan dia, dia baca Al-Quranul Karim. Tak ada nak kesik lah. Dia pilih di antara 2 rakaat ni. Kalau berasa kata dia nak kecek dengan Allah, ya semaya sunat. Kalau dia berasa nawi Allah kecek dengan dia, ya ambil Quran dia baca. Qul ya ayyuhal kafirun, ya Allah dah tu hidup saya kata jauh daripada orang kafir. Iza jaa nasrullahi wal fath, ya Allah dah qul huwallahu ahad. Allah dah kecek dengan dia. Sebab Al-Quran ni merupakan kalamullah, pengertian Al-Quran. Orang fakir miskin wasadialah yang mai merayah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang hak kaya tu boleh pahala banyak, kita ni tak ada boleh. Demo yang menamung harta benda dia dah. Orang panggil kaya lagi, harta benda lagi. Lepas tu dengan pahala lagi. Lepas tu Nabi tanya kata, gapo dia? Kok mana? Dia kata, hak fuqara al-muslimin dia kata, kita semaya demo pun semaya. Kita puasa pun demo puasa. Tapi demo sedekah kita tak boleh sedekah. Demo merdeka hamba kita tak kuasa. Situ rasa kecewa sikit deh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata, tidakkah aku nak ajar kepada puakmu nu membelomo-lomo menjadi kalau boleh rasa gagah gak lebih depan lagi. Gapo dia? Tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala 33 kali, takbir pada Allah 33 kali mengiringi semaya, dan alhamdulillah 33 kali mengiringi semaya. Lepas tu la ilaha illallah 33 kali 30. Lepas tu demo tu klik pergi patibat balah tu. Klik patibat di kalangan orang kaya Al-Ansar pun duk patibat balah tu juga, pakai duk baca juga balah tu. Yang merayat balah tu. Hak Nabi ajar pada kita demo buat juga Nabi sini sallallahu alaihi wasallam menjawab kata, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala pada siapa-siapa. Tak perlu berdekilah lah. Hak tu bahasa dia dah lah. Kalau kita kata demo pun kata kita tak kuasa, dia mampu boleh buat, ada juga satu peluang bagi kita ni, ialah kita nak buat seperti mana buat mereka itu buat, sekira kalau kami ni mampu. Itu peluang melalui niat, peluang dalam arti kata letak hati. Balah mana demo tu pandai baca Quran, kami tak pandai. Ya Allah, kalau aku pandai baca Quran gak nak buat sepengah dia boleh. Balah tu dah. Demo tu bersedekah banyak. Kalau kami ni mampu sedekah kata nak buat sepengah dia, alhamdulillah Tuhan boleh pahala. Boleh pahala sepengah dia. Lepas tu
boleh duk saing hai akhirat. Saing di mana? Retak hak terakhir sekali yang dikatakan qantarah. Retak hak terakhir sekali lepas pada as-sirat tu nama dia qantarah. Situ tu nak jadi clear habis lah. Lepas dah as-sirat selamat belakang dah, retak terakhir nama dia qantarah. Situ tu patut buai. Hak mana hak ada dalam dada kita hak gapo ni deki gapo sikit banyak ya buai tak. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Ada hak seluma dalam dada kita terhadap saudara kita buai. Hak ni terhadap pada hak ni terhadap orang pertama ada deki pada yang kedua, orang yang kedua ada benci pada orang pertama, tapi penghuni syurga belakang dah buai tahu ikhwana. Tapi ada tempat yang minta sikit je, tempat yang minta pak kita nyanggu yang minta lah, iaitu orang hak bersing dia kata alhamdulillah, kita tak kata kepada dia yarhamkallah. Yang mai tutup dakwah di kita. Allah, benda lekeh sangat tapi benda besar. Kita ada petapel dengan dia tu dengan sebab tak nak kata yarhamkallah. Padahal kalau kita kata kepada dia yarhamkallah, Tuhan merahmati mung, kita dapat juga dapat dua perkara. Satunya sedang kawan berusaha kata kita ni sedara dengan dia, Tuhan rahmat pada mung, dan Tuhan rahmat pada mung juga, aku pun Tuhan rahmat juga pada aku. Tapi tak kata juga di situ tu rugi 2-3 perkara dah atas dunia. Hai akhirat di atas retak saat ni qantarah tu yang minta sikit. Aku bersing di hari Jumaat tepat 19 Singha tu, aku kata alhamdulillah, mu tak kata yarhamkallah. Siap dia tu kena duk clear hati, tak nak basa-basa. Sebab itulah yang dikasihi sekalian, katalah yarhamkallah oleh kerana sepatah kata hak pertama hak Tuhan kata pada Tok Ade. Kita kata pada saudara kita hak bersing saat ni yarhamkallah, ialah kita patibat perkata hak pertama, perkata terulung hak Tuhan pada kata kepada Tok Ade. Tok Ade apabila dia jadi cukup seekor saat ni dia bersing, malaikat suruh Tok Ade kata alhamdulillah. Jadi sepatah kata pertama hak Tok Ade kata pok pada kita, dia kata gapo hak perkataan pertama alhamdulillah. Tuhan gi jawab pada dia yarhamkallah. Yarhamkallah tu perkataan hak pertama hak Tuhan kecek dengan Tok Ade. Pak kita pun katalah pada saing kita, saudara kita hak bersing sani. Situlah yang dikasihi sekalian. Adapun satu lagi saat ni masalah alhamdulillah hak bersing saat ni kita nak jadi lepas. Lepas tu masuk dalam wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Jadi saudara mari sifat saudara tu, siapa dia boleh buat sifat saudara tu di atas dunia ni, honing lah dia dapat ganjaran belah-belah. Sekali lagi tu ada nak minta daripada Abu Wisam kita ni, saya cedek sepatah kata balah mana kita nak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal tempti selalu dah supo hak panggil hak runtop gapo-gapo, kalau pasal kedah ke gapo pasal hak ada segala-gala supo selalu dah. Kalau kan derek kan gapo hak runtop selalu dah. Kalau hak zikir pun hak top lalu dah. Ada hak top dah. Sekali lagi siapa dia suka ni ambil taikat sana. Kita sini Nabi SAW ya royak pada kita turut bilangnya lah siapa dia nak tu Nabi SAW ya royak pada salah seorang sahabat dia tu, dia kata kena apabila orang muduk tengok orang duk ngipung, duk hipung mah dan perak, hendaklah kamu di samping benar, tak ada salah. Suasana ataupun tabiat kita, fitrah kita bahasa hipung mata benar duit itu tak ada salah. Tapi di antara kita hipung mah dan perak sana ni, hendaklah kita hipung beberapa sikap kata yang dikatakan seperti mana Nabi ajar sini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr, nak minta jadi tegah dalam urusan kita. Wa as'aluka azimatar rusyd, apa kita nak azai gapo-gapo yang jadi mari mana.
dah azam molek dah fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Kita azam satu-satu ke azam ni hak baik, hak bagus deh. Hadak tu apabila hadak mari tu melalui ingat kita semaya istikharah ke gano ataupun minta permohonan dari Allah, bismillah tawakkaltu Allah, ikutlah. Pentingnya kalau kita nak merancang rancangan hak baik tu, hendaklah kita hadak, kita azam molek dah. Lepas tu was'aluka syukra ni'matik. Hak ni hak besar sekali. Bahasa kata sentiasa nak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan elok ibadat pada dia dan hati yang bersih, lagi lidah yang benar. Lepas tu nak minta Tuhan jauh perkara-perkara ilmu tak boleh manfaat pada kita. Hak pasal hak herok-herok deh. Pasal hak orang panggil hak meleweng ilmu, hak meleweng tu minta Tuhan jadi jauh dululah. Hak ni hak pesan Nabi. Lepas tu di antara hak Nabi hak pesan lah, satu segi dia jumpa dengan pak dia Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj tu dia jumpa dengan Nabi Ibrahim, pak dia. Nabi Ibrahim selaku pak pada Nabi ataupun nenek moyang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Ya Muhammad, aqri ummataka minnis salam." Tolong wisapa salamku pada umatmu. Jadi kita dak kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim tu dah. Hak tu jawab balas budi hak Nabi Ibrahim wisale pada kita. Sebab itulah yang dikasih sekalian, ketika hak kita baca tasyahud tu, hendaklah kita jadi berasa, jangan kata baca wilaca di bibir mulut kita tak sah. Minta lah hak ni sekarang ni. Kita nak baca tahiyat, as-salawatut thayyibatullah, wisalai kepada Nabi, wisalai kepada Nabi Ibrahim tu jadi terasa kata sikit sebanyak kata kita dah wisalai, dah balas saleh. Jangan jadi baca bibir mulut kita, hati kita tu mana tak tahu. Sebab gapo? Sebab karun ni at-tahiyyat ni, tasyahud dalam semaya tu, Nabi dia ajar sahabat dia akan tasyahud ni seperti mana ajar baca Al-Quranul Karim. Ajar so jadi amat mati. Baca Quran amat mati balas mana? Walaupun tak faham makna dia, tapi kelakuan kita terhadap Al-Quran ni kena baca dengan anjur, dengan tadabbur. Usaha nak faham. Sebut kata syurga, ha minta Allahumma inni as'alukal jannah. Sebut yang mari al-jannah, bacalah dah Allahumma inni as'alukal jannah. Baru mari sebut an-nar, Allahumma ajirna minan nar. Tu tadabbur dah tu. Walaupun kita tak faham makna. Balas itulah Nabi dia ajar sahabat dia akan tasyahud seperti mana ajar Al-Quranul Karim. Wa wajso assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. We berasa kata selamat sejahtera atas kita dan kawan-kawan kita hak salih. Lepas tu assalamu alayka ayyuhan nabi. We salih pada Nabi. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Berkat pada Nabi Ibrahim. Sebab gapo? Sebab dia wisalah pada kita, pas dia royak, dia minta tolong siapa. Subhanallah, dia pergi di sana dah, dia tahu suasana dah, orang dah pengalaman dah nu dah, dia belum pada kita, dia tua pada kita, dia pangkat dia tinggi, duduk di langit yang ketujuh, dia tahu balas mana tuntut teh kita, dia wisalah. Malam Isra Mi'raj. Wisalah pada umatmu, pas mu royak kata kepada umatmu, sesungguhnya syurga ni, tanah syurga ni subur baik tanah dia. Air dia tu wangi, jernih molek. Tetapi tanah depan tak ada perkara. Syurga tu syurga lah. Nak milik berapa rai, beribu rai, beratus ribu rai, juta rai pun tak ada apa lah. Milik gi lah. Tapi tak ada perkara lagi. Di segi pokok, pohon kayu, tanaman tu tak ada perkara. Air dah, tanah subur, air jadi jernih molek. Deh. Azbatul, orang panggil tayyibatul turbah, tanah subur. Azbatul ma', air jernih. Tapi tanah depan tak ada perkara. Wa anna ghirasaha, tetapi cocok tanah dia tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu cocok tanah. Milik senyap mana, milik gi, tapi tak ada perkara kalau kita tak cocok tanah. Lalu itulah di antara cocok tanah kita hak ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidak ada pohon kayu dalam syurga kecuali batin dia tu dan dahil dia tu daripada emas. Subhanallah, balah mana tak tahu. Kadang-kadang kita rasa heran lah, mana batin syurga daripada emas. Subhanallah, tak sapa, otak kita tak sapa. Tetapi tu batin syurga daripada emas. Apatah lagi kalau batin dia tu daripada api pula dah. Nauzubillah min zalik. Syajaratuz zakum, pokok kayu zakum, bagi ahli neraka tu, nauzubillah tu, penghuni neraka saat ni dia makan buah daripada pokok kayu yang dikatakan az-zakum. Ia tunah di mana pohon kayu az-zakum ni? Di patak api neraka. Terlalu panas api neraka saat ni, 3000 tahun panas dia. Panas mula-mula tu 1000 tahun pertama jadi merah. Panas 1000 tahun, 1000 yang kedua jadi putih. Panas doa jadi putih. Panas hak yang ketiga pula dah jadi hitam lega, hitam. Tak ada warna oyak hitam. Lepas tu api pohon kayu az-zakum saat ni hasil daripada patak neraka hak panas saat ni, ya tubik jadi tunah tubik. Sepengah kita tanam butir dari tanah ke apa deh, tunah tubik daun ke apa sikit-sikit dia jadi batin. Api dan pohon kayu az-zakum daripada hak saat ni panas doa api dia tu jadi tunah tubik sekelas. Dahil dia munjulah dia tu menunjukkan satu darjah, satu darakah, satu setangah daripada api neraka ya 7 darakah. Tujuh orang panggil 7 lapis. Selapis tu sedahil. Dahil pertama tu daripada api saat ni ialah orang panggil apa dia ni, lapis pertama. Apabila ya api tubik tuna tubik ke buka pia saat ni, dan munjulan ke pia saat ni, dahil saat ni, dahil pertama tu lapis pertama. Lepas tu gi naik pula dah, dahil yang kedua hak tinggi pula dah, lapis hak api neraka yang ketiga tu pula. Sebab itulah nak atau kelakuan kita tu nak jadi kira kadang-kadang kita tu nak jadi nak sakcai sikit. Apabila demo silap salah sikit sebanyak nak nampak nak gelecah nak jatuh parit, kita rasa sakcai. Kata dia api neraka dah tak serupa. Pakai perangai kita tak serupa dengan Nabi duk berdarah balah mana pun sahabat suruh akik tangi tinggi. Sahabat kata hancur pok yo. Pok Quraisy hak nyanyi ke Nabi tu hancur. Nabi kena zalim pula dah. Pada dia Nabi pula dah akik tangi minta jadi binasa, dan ni hancur lebu lah. Tapi Nabi akik tangi kata Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wilah hidayah pada kaum aku kerana demo tak tahu. Kalau demo tahu tu tak apa. Tapi kalau kebanyakan pun kita berwasa kata kita kena sikit ke rasa sakcai demo tak kena. Tak kena belah tu. Pada satu hari hak sana kita ayat sikap Nabi boleh jadi kita tak sapa deh. Kita tengok pada sikap Umar bin Khattab. Dia duduk tengok, dia duduk berjalan lek malam tu. Dia tengok ada nampak api, dia mau duk cucuk api sikit. Duk bakar kayu apa gitu, duk jadi orang panggil duk menyala dengan api saat ni lah. Dia hormat patih mulut dia kata, dia tak panggil ya ahlan nar. Wahai tuai api, dia tak panggil. Dia kata ya ahlad dau, wahai tuai cahaya. Jadi ubah bahasa sepatah kata dia tu. Tok sesebut kata api. Padahal dia meniduk orang panggil apa ni? Duk bakar harga ke duk bakar kayu api ke mana nak jadi nyala tu deh. So patut dia tak kenal dia menengok, dia kata wahai tuai api hang mana duk bakar api tu. Dak dia patah menurut dia. Dia kata ya ahlad dau, wahai tuai cahaya. Tok sewu jadi dua perkara. Tok sewu jadi kata demon ni tuai api dalam arti kata berkat mulut dia hujung jatuh hari akhirat. Demon penghuni api neraka. Yang kedua nak patah mulut kata tok sewu kata tuai api dalam arti kata wati api, nauzubillah min zalik, bakal api. Dia patah mulut dia situ. Itu salah satu sikap orang tua. Orang tua yang tak pandai ambil semaya. Pahin waklah mana ya dua beradik ni. Dua beradik ni Al-Hasan wal Husain. Cucu pada Nabi, anak pada Fatimah, cucu pada Nabi. Al-Hasan wal Husain tengok orang tua saat ni tu tak pandai ambil semaya. Pahin nak pergi ajar, nampak kata kita ni budak dah ajar orang tua. Pas tak ajar, dia tak boleh, dia kena bersapa. Nak waklah mana?
Dua beradik tu pergi gada-gada ya kata ayah cuba mengkerak sing kata di antara kita dua orang ni siapa dia ambil ismail hak tak kena ya pergi kat tu orang tua saat ni tak pandai ambil ismail dia nak royak nak tegah nampak kata budak tegah pada orang tua pas tak tegah tak boleh lah ismail dia tak ambil ismail tak sah kok ismail jadi tak sah lah pas nak lah mana dia pergi dengan segera dua beradik tu pergi bangat-bangat ayah tolong tengok sikit tolong kerak sing sikit siapa dia di antara saya dengan adik ataupun saya dengan kakak ni ya kembar dua tu siapa dia di antara kita dua orang ni hak ambil ismail tak sah Al-Hasan pun ambil ismail Al-Husain pun ambil ismail orang tua tu kata akulah hak ambil ismail hak tak kena tak apa lah anak sampai situ lah ya, awak contoh jadi satu ajaran dua dah situ satunya Umar dia patah yang kedua pertama Umar dia patah mulut yang keduanya tunjuk ajasan daripada pemuda sana yang ketiganya salah seorang dia kata orang yang tak sejik itu orang yang tak semaya itu apa hukumnya atas dia kita ada wasa nyuk mulut wasa nak jawab lalu dah ya tu kafir tak semaya tu kita duduk sakcai balas tu Imam Al-Ghazali dia kata tak hukum orang yang tak semaya mung tu sikap mung tu ambil pipin dia ajak pergi sejik tu hukum atas dia bukan tak kena royak dia hukum syarat kata dia kafir tu gapo hak tu hukum Allah pernah buat mung tu pipin dia usaha ajak dia daya dia pakat-pakat pergi sejik sekali hak tu lah hak paling hak besar sekali yang mana hak Nabi SAW menjawab pada dia kata pada Ali bin Abi Talib la an yahdillahu bika rajulan orang yang dapat hidayah dengan sebab mu sore ya lebih baik daripada memilih harta dunia ni semua ambil lek naik di negeri Jepun suk di negeri Amerika lek jatuh ambil lek hilir suk di hulu di muka bumi ni dunia ni ada senyap mana harta benar semua tu lepas tu sore ya dapat hidayah dengan sebab mung carilah jalan balas mana pun ada majlis yang demikian ada tebah adanya video adanya radio ada gapo orang yang dapat hidayah dengan sebab kita sore lebih baik daripada isi kandungnya dunia ni semua akhir sekali deh kita nak sapa pada pausa ni orang panggil top di segi nak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala nak sapa pau sebelum pada nak sapa pau balah mana nak jadi Tuhan catatkan kita masuk dalam kalangan az-zakirin Allah kathiran waz-zakirat balah mana nama kita raici kita tu ada dalam senarai nama hak kata dia ning tercatat dalam az-zakirin Allah kathiran waz-zakirat hak lebih hak terbaca saat ni tu nawaklah mana Nabi dia kata siapa dia bangun lek malam pasti dia usaha gerak isteri dia patut kedua-dua ni semaya 2 rakaat dicatatlah kelamin ning isteri dan suami dia di kalangan orang yang az-zakirin Allah kathiran waz-zakirat tidur lek malam bangun lek malam usaha gerak isteri dia pakat semaya 2 rakaat kelamin ning dan rumah tangga hak ning tergolong dalam golongan az-zakirin Allah kathiran waz-zakirat boleh buat tak boleh buat lepas tu dia jadi ke mana lagi malah tu tak ada arah lah deh sini Allah Subhanahu Wa Taala dia basuh ni besar sekali lah kita tahu kata harga dia basuh pada kita Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi ana 'inda zanni 'abdi bi aku atas seka hamba-ku padaku kalau dia suka baik aku balas pada dia baik kalau dia suka buruk aku balas menurut dia suka sebab itulah usaha kita suka baik wa ana ma'ahu iza zakarani aku bersama dengan dia apabila dia ingat pada aku menyebut pada aku kalau yang menyebutkan aku dalam diri aku dalam diri dia duk mulai-mulai kita dia sebut cara tu sebab itulah di antara ulama kata jawab azan jawab orang bayar kita betul dia masuk bilik air belum pada bel lepas tu sedang-sedang kita duk qada hajat dalam bilik air saat ni dia mau bel sudah kita kena jawab ke tak bel jawab dia ya kena jawab bel kelebihan jawab orang bel saat ni banyak di antaranya kita dapat syafaat dari Rasulullah tapi jawab cara tubik mulut zahir tu tak lah jawab dalam dada kita dalam hati kita bila-bila duk qada Allahumma rabb hazihi da'wati tammah dalam hati kita lah telitah hak benar
benar jawab azan saat ni. Sini Allah Subhanahu Taala kata, siapa dia menyebutkan aku dalam diri dia, aku menyebutkan dia ingat pada dia dalam diriku. Menianya Tuhan nak melia pada kita. Wa iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khair minni. Kalau dia sebut aku, dia ingat aku dalam suasana di kedai kopi, aku ingat pada dia lebih pada tu lagi. Dia duduk di kedai kopi, dia sebut aku lebih pada tu lagi suasana ingat pada dia. Wa in taqarraba ilayya 'abdi shibran, kalau dia berdekat pada aku dekat, aku usaha nak mendekati pada dia tu serta. Kalau dia serta, aku lebih lagi pada tu lagi. Kalau dia dah mari pada aku hal keadaan mari, aku hunggar lebih derah lagi laju nak cari pada dia. Sebab itulah tiap malam dia peluang pada kita. Dia duduk di alam al-malakut tu, dia mari cari kita turun di langit dunia ni. Turun di langit dunia ni gapo dia? Tujuan nak kata siapa dia di antara sekelamin bangun nek malam nak catat dia daripada orang yang ingat pada aku tu banyak. Dia cari kita dah. Padahal kalau dia duduk di langit yang ketujuh lek sana, langit yang ketujuh kita ingat lek malam tu tak ada apa dah. Dia catat dah kita, tapi dak usaha lagi mari dia langit dunia ni. Subhanallah. Itulah yang dikasihi sekalian, siapa pada pau kita. Pada satu hari Abu Umamah, salah seorang sahabat Nabi, dia kata Nabi duk tengok Abu Umamah duk gerak mulut dia, bibir mulut dia gerak tu. Nabi kata, mu duk kata gapo wahai Abu Umamah? Mu duk kata gapo? Napa dah mulut dia, bibir mulut dia dah bergerak bobek. Mu duk kata apa Abu Umamah? Abu Umamah dia jawab kata, azkurullah, aku duk menyebut Allah Subhanahu Taala, duk berzikir. Lepas tu Nabi jawab kata, dia kata pada dia, afala adulluka, tidakkah aku nak tunjuk padamu satu ajaran lebih baik daripada mu menyebut Allah Subhanahu Taala siang dan malam lalu dah. Orang panggil perkataan hak top lalu dah. Mu kata balah mana? Perkataan hak top sat ni. Alhamdulillah adada ma khalaq. Alhamdulillah menurut bilangan apa saja makhluk dia. Makhluk dia tu ada senyap mana, senyap tu lah aku kata alhamdulillah. Patu alhamdulillah mil ama khalaq. Alhamdulillah penuh segala kawasan alam sekitar hak dia buat. Ada luasnya mana, boleh muatnya mana, banyak tulah dalam arti kata aku kata alhamdulillah. Patu alhamdulillah adada ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah menurut bilangan apa saja yang ada di langit dan di bumi, banyak tulah aku nak kata alhamdulillah. Alhamdulillah lagi banyak-banyak perkara. Lepas tu bukan kata sekadar tu, hendaklah mu wahai Abu Umamah tolong ajar orang hak dalam belakang-belakangmu, terutama anak cucumu. Anak cucumu tu kata balas ni juga. Lepas tu orang hak lain-lain lagi pun kata balas ni juga. Mudah-mudahan sebab itulah saya tak ada ikat hati tu, berasa kata nak jadi taikasan hak sani. Kalau kita boleh buat satu warning gambar hak sani tu tepek sini, tepek tak pen benar tu takut jadi keliru mata orang semaya. Tepek kok piah-piah sikit. Sekira kata demo mai tengok berzikir ni. Dia kata demo sore kata balas ni supaya dia berzikir siang dan malam dan lebih pada tu. Orang hak buat tepek warning tu tak ada orang nak royak lah. Senyap mana dia dapat, Tuhan lah yang maha kaya balas pada dia. Pas mari sore baca balas tu, mari dua balas tu. Lepas tu apa gerobak nak mari sekali-sekala di tempat kita hak maju ni dah. Balas tu lah yang kita dapat ganjaran insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.